Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik pelajar, hari ini kita akan masuk tajuk vektor untuk siri 1. Okey, tajuk vektor. Pertama sekali kita akan belajar, kita kena faham kuantiti vektor dan kuantiti skala. Apa dia kuantiti vektor, sir? Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Okey, magnitud tu nilai, berapa nilai dia. Kemudian arah sama ada ke utara, ke selatan, ke kiri, ke kanan. Okey. Cikgu, seterusnya kuantiti skala. Okey, kuantiti skala Kuantiti skala di sebelah ya. Okey. Kuantiti yang mempunyai magnitud. Okey, dia ada magnitud. Maksudnya nilai sajalah. Okey, seperti jisim, suhu, masa. Okey, dan kita boleh tengok beberapa contoh lagi kalau nak lebih jelas perbezaan antara contoh kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, kuantiti skala kalau kita ambil jarak. Jarak merupakan jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh gerakan objek. Kalau sesaran pula, jarak garis lurus terdekat antara titik mula dengan titik akhir. Dia tak kira semua yang dilalui, dia kira start mula sampai akhir je. Okey, contoh. Okey, contoh. Kalau jarak Ali mengayuh basikal 3 km ke utara, dia lalu ke sini 3 km ke utara, lepas tu 4 km ke timur. Jadi semua jarak dia adalah 7. Okey, tapi dari segi sesaran dia kira dari titik mula hingga titik akhir saja. Jadi kita ambil P ke Q sahaja itu sebagai vektor. Okey, nanti pengiraan ni nanti kita belajar lah. Lagipun ni cuma guna teorem Pythagoras pun boleh. 3, 4, 5. Jadi sesaran sama dengan 5 km. Sesaran tu kuantiti vektor lah. Okey, contoh yang kedua. Zaki mengayuh basikal dari P ke Q melalui separuh bulatan dengan jejari 7 km. Okay, kalau kita lihat dibagi jejari dia 7 km. Boleh? Jadi jarak kita akan ambil jarak bagi separuh bulatan ataupun hemisfera. Separuh bulatan. Jadi jarak separuh bulatan adalah jarak sama dengan pi darab jejari. Kita ambil 20/27 darab dengan 7, kita akan dapat jarak yang dilalui melalui separuh bulatan adalah 22 km. Manakala sesaran jarak lurus, betul cikgu? Ya. Okey, jadi kita ambil lurus daripada P ke Q. Kalau jejarinya 7 km, maka ni merupakan diameter. Jadi kita akan dapat sini 7, sini pun 7. Jadi dapatlah sesaran dia 14 km. Okey, boleh bezakan antara kuantiti vektor dengan skala. Okey, kita tengok lagi contoh yang kedua, laju dengan halaju. Ni yang pelajar selalu confuse. Okey, laju dengan halaju macam mana nak tahu, sir? Laju adalah kadar perubahan jarak ataupun kita kira jarak bahagi dengan masa. Seterusnya, halaju kadar perubahan sesaran. Okey, kalau jarak tadi kita ambil jarak yang jauh, betul? Okey, kalau sesaran kita ambil start daripada titik mula dengan titik akhir sahaja. jadi halaju objek yang bergerak dalam arah bertentangan ialah negatif. Okey. Jadi halaju dia ikut arah. Kalau bertentangan dia anggap positif, negatif lah. Contoh ni Mira memandu dari P ke Q. Kita lihat yang sebelah atas tu dari P ke Q yang atas. Dengan laju dan halaju yang sama, iaitu 80 km sejam. Maknanya dia anggap halaju ke kanan sebagai positif. Jadi kes yang ni laju dengan halaju dia adalah sama. Kemudian Mira ni nak balik dah. Dia berpatah balik semula. Okey. Jadi laju dia 80 km juga. Tapi halaju kenapa dia negatif, sir? Sebab arahnya berlawanan ataupun bertentangan. Jadi halaju dia kena letak negatif.
Okey, seterusnya yang kedua, kita buat perbandingan antara jisim dengan berat. Apa beza pula jisim dengan berat, macam nak sama je. Okey, jisim ialah kuantiti jirim dalam suatu objek. Jisim nilai dia sentiasa tetap. Tetap berada di mana-mana pun tetap, tapi berat ni dia bergantung kepada Daya apa pula? tarikan graviti suatu tempat. Oh, dia bergantung kepada tarikan graviti. Okey. Okey, jadi nilai dia berubah mengikut daya tarikan graviti suatu lokasi. Sebagai contoh, jisim angkasawan sentiasa tetap iaitu 60 kg. Kalau angkasawan ke bulan, berat dia akan bernilai 100 Newton. Manakala kalau di bumi dia jadi 600 Newton. Beratnya. Jadi kalau awak tanya berat awak nak suruh nampak banyak, bagi tahulah dalam unit Newton. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tata tanda vektor pula. Tata tanda vektor. Okey, vektor dari A ke B kita tuliskan sebagai, kita boldkan AB, AB ni bold ni dia nampak lebih tu A. ataupun kita tulis A dengan B italic, ada simbol anak panah daripada A ke B. Okey, ni ada simbol anak panah. Anak panah ni kecil sikit. Okey, lepas tu kalau huruf kecil Kita boldkan A, bukan A, ataupun kita tulis A ada macam ada, ombak bawah. ada calik ataupun ombak kat bawah tu. Okey, Saya seperti- suka sebut ombak sebab dia nampak beralun sikit. Seperti rajah di sebelah. Okey. Okey, kalau kita lihat anak panahnya daripada A ke B, kita tulis AB, ataupun AB ada simbol anak Ada panah di anak atas. panah. Selalu Daripada kita- A ke B. Selalu kita buat yang ni lah. Sebab nak bol tu lambat lah awak nak bol gitu. Jadi kita tulis anak panah. Lepas tu A ni biasanya kita letak dalam bentuk ombak lah. Ataupun A kecil yang kita Okey. boldkan. Seterusnya vektor negatif apa dia Vektor pula? negatif. Okey. Vektor negatif bagi vektor AB ialah vektor yang mempunyai magnitud yang sama dengan AB. Makna nilai dia sama, panjang dia sama, tetapi arahnya berlawanan dengan AB. Cuma arah dia je lah berbeza. Oh. Jadi vektor negatif AB kita tuliskan sebagai negatif bagi vektor AB, ataupun negatif A, ataupun kita terus tukar arah dia, kita tulis B ke A. Ke A. Anak panah dia daripada B ke A. Jadi kalau vektor biasa AB macam ni. Kalau terbalik sama ada kita sebut BA. Betul? Lepas tu ataupun A ni kita letak negatif, ataupun yang AB tadi dia sama dengan negatif BA. Okey, untuk lebih jelas kita tukar, kita ambil vektor MN. Yang mana vektor MN? Vektor MN adalah vektor daripada M ke N, daripada atas turun ke bawah. Boleh nampak pelajar? Okey, manakala vektor PQ pula, vektor PQ adalah daripada P ke Q, arahnya berlawanan daripada bawah naik ke atas. Boleh? Jadi kalau kita nak arah yang sama, jadi kita tulis MN sama dengan negatif PQ. Maksud negatif PQ dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi arahnya akan ke daripada Q ke P. Okey. dia akan jadi samalah. Yang ni yang baru ditulis sama dengan MN. Okey, sama dengan negatif PQ. Boleh pelajar? Kalau PQ ke sana, jadi kita nak suruh sama dengan vektor MN ni, kita akan tulis negatif PQ. Kalau kita tak nak tulis negatif PQ, kita tulis sebagai QP. Okay, next. Vektor sifar. Okay, vektor sifar. Macam mana pula vektor sifar ni? Vektor sifar, kalau kita lihat, ialah vektor yang mempunyai magnitud sifar yang ditulis sebagai kosong, ada simbol vektor berombak macam tu. Okey, contoh. Daripada vektor A, AB, dari titik A ke titik B, kemudian kita patah semula daripada B ke A. Mana kita akan dapat vektor A tambah dengan negatif vektor A. Jadi kita akan dapat A tolak A sama dengan kosong. Gerakan dari titik A ke titik B dan kembali semula ke titik A. Vektor ini dikenali sebagai vektor sifar. Ni gambar rajah ni ada kait dengan vektor ke?
ada perkaitannya. Okey, contoh kita lihat vektor bagi sesaran jarum saat yang berwarna biru ni. Yang lebih panjang sikit. Nampak biru. Jarum saat sebuah jam dinding yang berputar selama seminit. Makna seminit 60 saat. Daripada Jadi dia berputar. Daripada nombor 11 dia akan pusing sampai mana? Sampai mana? 11 semula. Dia akan sampai semula ke nombor 11. Mana dari segi pergerakan dia, vektor dia akan jadi vektor sifar sebab dia kembali semula ke titik mula. Titik asal dia. Jadi kita nak cari titik mula ke titik yang baru, sama. Jadi tidak adalah dia punya kuantiti vektor tu. Kalau macam ni, dia berpusing sini. Okey, jadi titik mula dengan titik akhir dia kat sini lah. Daripada P ke Q sini. Jadi kalau dia kembali semula, kalau Q ni berpusing semula sampai P, jadi vektor sifar lah. Okey. Magnitude Magnitude vektor AB kita tuliskan sebagai sama dengan simbol bagi vektor tadi. Okey, tata tanda vektor tadi. Cuma bila dia magnitude, kita tambah apa, cikgu? Kita tambah simbol modulus. Okey. Simbol modulus. Pagar tegak macam tu dua belah. Kenapa kita tambah simbol modulus? Sebab nilai bagi modulus, nilainya sentiasa positif. Kalau nak cari magnitude ni, rumus jarak lah sebenarnya. Okey, dia menggunakan konsep Pythagoras theorem. Kita ambil jarak, lurus start daripada sini. Okey, contoh daripada A ke B. Macam mana A nak bergerak ke B? Mana? Kita akan lihat dia akan bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Betul? Boleh? Sekejap. Manakala dia akan naik 10 ke atas. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Boleh belajar? Okey. Jadi kalau kita guna konsep teorem Pythagoras, kita akan ambil magnitude bagi vektor AB adalah sama dengan ni rumus dia, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi X kuasa 2 tu pergerakan dia pada paksi X lah. Ke kanan kita anggap positif. 4 kuasa 2 tambah dengan 2. paksi Y. Paksi Y kalau ke atas positif juga. 4 positif juga. 4 kuasa 2. Jadi kita dapat 16 tambah 16 punca kuasa 2 bagi 32. Kita boleh ringkaskan, betul? Boleh ringkaskan lagi. Kita ni 32 daripada mana, cikgu? Kita ambil daripada 4 darab 8. Punca kuasa 4 itu kita kan dah belajar punca set. Kuasa kalau pelajar form 4 dah belajar set. 8. Jadi faham dah kan? Kalau pelajar tingkatan 5 tak faham nak buat ni, tengok tajuk set sebab dia ada kaitan ni lah. Cikgu dah buat banyak video set tu, boleh tengok pelajar tingkatan 5 pun. Okey, square root bagi 4 adalah 2. Jadi kita tulis 2 square root 8. Okey. Seterusnya mana lagi? Okey. Seterusnya kita masuk kepada dua vektor yang sama. Apa maksud dua vektor yang sama ni? Dua vektor dikatakan sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Maknanya dia selari, panjang pun sama ataupun dia sebiji. Jadi AB ni sama dengan MN lah. Okey, jadi AB sama dengan MN. Jadi sama dengan vektor MN. Jangan lupa tulis anak panah. Garis tu yang ada tajam tu anak panah. Buat atas je. Okey. Next. Arah anak panah menunjukkan arah vektor dan panjang anak panah mewakili magnitude vektor. Panjang dia tu magnitude dia lah, jarak dia. Arah tu arah lah. Ke kanan, ke kiri, ke utara, selatan. Okey, dia bagi PQ. Kemudian kita nak cari, nak bandingkan vektor AB. AB ada berapa bahagian PQ, cikgu? Ni PQ ni satu bahagian. Jadi A ke B ni sini kira satu bahagian dia. Ni titik ni. Okey, yang ni satu lagi, yang ni satu lagi. Jadi ada 3 bahagian. Okey, jadi kita tulis AB sama dengan 3 kali PQ. Jadi kita nak kaitkan vektor PQ dengan vektor AB. Ataupun kita boleh tulis juga kalau PQ sama dengan, kalau kita terbalikkan, 3 pindah ke sebelah sana, jadi 1/3 apa dia? AB. 1/3 AB.
Okey, seterusnya. Okey, kita lihat vektor KL. Vektor KL magnitude dia hanya panjang ni kan, mana satu bahagian saja. Manakala ST ada berapa bahagian? ST kita ada Ni satu, ni satu. Jadi ada dua bahagian. Jadi KL arahnya ke kanan, ST arahnya ke kiri. Betul? Oh, jadi kena letak negatif sebab dia Okey, berlawanan arah. ST adalah 2KL. 2 KL. KL, Tapi tetapi kena letak negatif kena sebab letak negatif arah yang sebabnya- berlawanan, bertentangan. okey. Seterusnya kita lihat pendaraban vektor A dengan skala K. Kita tuliskan sebagai KA, di mana K tidak sama dengan kosong. Okay, K ni macam ni lah perkali vektor ni. Cuma ni PQ. Kalau vektor tu simbol dia A, maka kita buat 3A. Okey. Okey, kemudian kita lihat jika K besar daripada kosong ataupun bernilai positif. Contoh yang ni 3. Okey. Besar Nilai pada dia kosong positif. lah. Nah, 1/3 besar pada kosong. Dan tak sama dengan kosong. Tak boleh kosong. Okey, maka KA mempunyai arah yang sama dengan A, betul tak? Kita lihat ini AB arah arahnya ke sama. kanan, PQ pun arah yang sama ke kanan. Boleh pelajar? Okey. Insya-Allah. Kalau kecil daripada kosong, contoh ni negatif 2. Kecil pada kosong. Maka arahnya bertentangan dengan A. Kalau kita lihat KA arah ke kanan, ST arahnya ke kiri, arah yang bertentangan. Okey. Jadi kita try buat soalan ni. Okey, rajah di sebelah menunjukkan vektor B. Vektor Lukis B. vektor bagi setiap yang berikut. Jadi vektor B ni senang kita tengok arah dia ni ke arah sini. Lepas tu terbilang berapa kotak yang terlibat. 1, 2, kira 4 kotak lah yang terlibat. Jadi bila kita nak lukis, kita nak buat yang mana dulu? Buat B dulu lah. Okey. Jadi kalau ni 2B, kena ada berapa kotak? Kalau 1B ada 4 kotak. Jadi kalau 2B kena ada 8 kotak. Jadi kita pastikan biar dia selari. Sengit dia tu mesti sama. Dia punya kecerunan yang sama. Kecerunan yang sama. Okey. Kotak tak apa ni. Okey. Mana kita tanda? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lambat sikit dah cikgu ni dah tua. Kotak tak berapa nampak. Okey, cukup tak 8 tu. Okey. Okey, Tanda. sini 1, 2, 3, 4. Tanda tengah-tengah dia. Okey, tu 1B. Mana sini adalah B. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sini B. B. Okey, jadi Jadi cukup jawapannya awak hanya tulis arah yang Arah berbeza. Oh, sorry, arah negatif. Okey. Jadi berhati-hatilah bila kita tengok B ni ke arah atas, jadi negatif. Arah Ingat bawah. sini jadi arah bertentangan lah. Lawan. Lawan lah. Okey. Okey, Seterusnya kita tulis yang ni pula. negatif 2. 2B. B. Jadi yang ni 1 ni negatif B lah maksudnya. Okey, kalau 3/2B macam mana pula nak buat? 3/2B senang kita tukar pada perpuluhan. 3/2 ni sama dengan 1.5B. Okey, 1 kalau 1B 4 kotak. Jadi kalau 0.5 ni separuh. Separuh dia 2 kotak. Jadi jumlah dia kena ada 6 kotak. Betul Boleh faham tak belajar? Boleh? Ni kan ada 4 kotak. Jadi kalau 1/2, 1 ada 4 kotak. Kita ambil kalkulator tak Setengah, apa. kena ambil 1.5 dua darab dengan kotak. 4. Okey, 1.5 darab dengan 4 kita akan dapat 6. 6. Okey, jadi 6 kotak. Jadi dia punya kecerunan pun sama. Kecerunan dia mesti sama lah. Okey, 1, 2, Arah dia 3, pun 4, sama. 5, 6. Okey, sebab dia positif kan? Arah dia ke atas. Jadi kita tulis sebagai 3/2 B. Okey, beres. Okey, seterusnya kita akan buat vektor ni untuk asasnya awak kena fahamlah nak cari vektor-vektor apabila diberi dalam bentuk gambar rajah anak panah ni. Okey, dalam latihan ni dia menekankan konsep pendaraban skala, vektor negatif, kita kaitkan semua. Jadi kita lihat vektor A, ni yang vektor asas. Vektor B macam ni, vektor C
satu penjuru ke bawah. Vektor D 4 petak ke kanan. Kalau vektor E 2 petak ke atas. Boleh pelajar? Nampak tak dia punya tu? Saya angkat sikit. Okey, nampak tak dia punya kotak tu? InsyaAllah nampak Okey, jadi mula-mula sekali kita cari yang JK. JK kita tengok dia selari dengan vektor A. Arah yang sama. Arah yang sama. Jadi JK Magnitud ni dia sama tak cikgu? Sama dengan A lah. Okey, magnitudnya pun sama. Jadi dia vektor kita yang tanda sama. JK sebagai A. vektor A. Okey, Kemudian DC. DC ni arah sama, dia selari juga tapi arah dia berbeza. Jadi bila berbeza kita letak negatif A. Okey. Seterusnya seterusnya. kalau kita lihat YZ. YZ YZ arah sama dengan vektor A juga. selari dengan A ataupun arah yang sama dengan A, tapi magnitudnya adalah kat sini satu, betul? Kat sini satu. Kita ada Jadi dua. ada dua. Sini A, sini A. Jadi kita tanda vektor YZ sebagai 2A. A. Okey. Senang kita cari vektor A dululah semua. Okey. Okey, vektor A yang mana lagi selari dengan A? AB. Okey. Yang AB. Okey. AB ni kita tengok dia ada 3 kotak. Okey, maksudnya ni 1. Ni 1A betul. Yang ni setengah. Setengah A. Jadi ada berapa? 3 per 2A. Kita tanda dia sebagai 3 per 2A. Merah kan merah. Okey. Jadi 3 per 2A. 3 per 2A. Arah Arahnya dia berlawanan. berlawanan, Jadi jadi jangan letak lupa negatif 3 per 2A. Okey. Seterusnya kita cari vektor yang D pula. Vektor D yang ni straight ni, D tu ada 4 kotak. UV. Okey. UV dulu. Okey. Okey, UV ni kurang kotak. UV Jadi tu hanya ada separuh. 2 kotak. Betul tak? Separuh. Okey, jadi dia separuh. Jadi bila separuh kita tanda dia sebagai 1 per 1/2 D. 1/2 D. Okey, yang ni pula ada 6 kotak ke? Okey, QP kita berapa petak tu? 1 2 3 4 5 6. 6. Sedangkan D tadi kita ada 4 petak saja, Okey, betul? kalau pelajar nak lebih yakin buat dalam bentuk pengiraan, maksudnya Kita ambil ambil PQ. Vektor PQ. Kita nak bandingkan Kita dengan bandingkan vektor D. dengan vektor D. Sama dengan Okey. kita kira PQ Vektor tadi PQ berapa ada kotak? ada 6 kotak. petak. 6. Sedangkan vektor D ada 4 petak. 4 Betul? sahaja. Jadi 6/4. Jadi kita akan dapat vektor PQ sama dengan 6/4 D. Kita kecil lah. Boleh ringkas? Jadi Boleh ringkas. dapat Dapat 3/2. 3/2. Oh, jangan lupa arahnya berlawanan. Jadi letak Okey. negatif. Jadi nilai sebenar bagi QP adalah negatif 3/2 D. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita ambil yang vektor E pula. Vektor E yang Vektor straight E ke atas. yang straight. Kita mula dengan BC lah yang atas yang sekali. BC yang kecil ni. BC ni kalau kita lihat dia separuh daripada E. Jadi 1/2 E. Arah berbeza. berlawanan. Jadi kita tandakan dia sebagai negatif 1/2 E. 1/2 E. Okey. Okey. Yang ni pula yang ni dulu Okey, MN. Okey, ni ada 4 kotak. Vektor E ada 2 kotak. Jadi ni 1E jadi 2E jadi 2 kali ganda. Jadi 2E lah. Kita tulis dia sebagai vektor Arahnya sama. 2E. Okey. Seterusnya yang GH ni arah berbeza. Letak negatif terus. Okey, Nanti arah tertinggal. berlawanan negatif. Terima Dia kasih. makin besar. Dia Jadi berapa petak? 1 1 tanda. 2E, 3E. Betul Jadi tak? ada sini Okey. 1, sini 1, sini 1. Jadi ada 3 kali Jadi ganda. jawapan dia adalah negatif 3E. Negatif 3E. Okey. Next. Kita lihat vektor yang berikutnya. Vektor XY. Okey. XY kalau kita lihat dia sama dengan vektor mana? Selari dengan yang mana? XY dia selari dengan vektor yang ni. Vektor B. Okey. Tapi magnitud dia sama. Arah yang berlawanan. Jadi kita tandakan letak dia sebagai negatif B. negatif B. Okey. Yang ni sama dengan vektor C ni. Um, Sama dengan vektor C. Okey. Jadi vektor C Lihat betul-betul antara XY dengan DE dia tak selari ya, kecerunan yang berbeza. DE ni kecerunan dia sama dengan C. Arah sama dengan magnitud arah vektor C. Jadi yang ni adalah
arah berbeza jadi negatif. Dia 2 kali ganda, C. betul. 2 kali ganda. Jadi arah yang berlawanan kita tanda negatif 2 C. C. Okey, last yang ni sama dengan yang mana ni? FG sama dengan Sama C. dengan C Kalau juga. kita lihat betul-betul. Jadi satu C satu kotak ni 1 2. Yang ni coek ni adalah setengah. 1/2 C. Jadi kita ada 1 setengah. Jadi 2 setengah lah. 2 setengah sama dengan 5/2. 2 setengah sama dengan 5/2. Arah yang sama kan? Arah yang sama. Arah Jadi kita pun tanda sama. dia sebagai 5/2 C. Okey. Jadi itu saja. Cikgu Untuk harap pelajar konsep dapat faham. vektor. Ni konsep asal. Lepas ni kita akan terus pergi pada soalan lah. Kita akan sambung terus pada soalan. Untuk siri lepas 2. ni. Okey, itu saja. Jadi jangan lupa Like, comment, share dan and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.